Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, mata rantai terakhir silsilah kenabian dan kerasulan, menyempurnakan misi tauhid. Hari ke-6 pengembaraan kami di bumi Hijaz. Tugasan kami kini adalah untuk menjejaki kisah pengakhir sekalian Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW. Dari Jeddah, sekali lagi kami kembali ke Makkah Al-Mukarramah bagi tujuan itu. Kota Makkah begitu signifikan sekali, kerana di tanah penuh barakah inilah lahirnya baginda Rasulullah SAW pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bersamaan 20 April 571 Masihi, di sebuah rumah yang hanya beberapa ratus meter sahaja dari Kaabah. Rumah baginda di Makkah kini dibina perpustakaan. Lahirnya Nabi Muhammad SAW di bumi barakah ini ditakdirkan tanpa ayahandanya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim di sisi, kerana telah kembali ke rahmatullah beberapa bulan sebelum itu. Ibunya pula Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf hanya sempat bersamanya hingga usia baginda mencecah 6 tahun. Nabi Muhammad kemudian jadi asuh nindanya Abdul Muttalib buat beberapa ketika. Sehingga kematian nindanya, barulah baginda dibesarkan di bawah asuhan bapa saudaranya Abu Talib. Sepanjang pengalaman awal hidupnya di Makkah, baginda pernah menjadi gembala kambing, dan apabila semakin remaja, baginda beberapa kali mengikut rombongan perniagaan dari Makkah ke Syam untuk berurus niaga. Begitulah takdirnya rentak hidup Nabi Muhammad SAW. Setiap pengalaman yang dilaluinya di peringkat awal itu adalah pendidikan mempersiapkan baginda menghadapi zaman mendatang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 6 hingga 8, mafhumnya, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu di dalam kebingungan, lalu dia berikan petunjuk, dan dia mendapatimu seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Sampai usia Nabi Muhammad SAW mencapai 25 tahun, baginda mendirikan rumah tangga dengan Siti Khadijah, seorang janda kaya berusia 40 tahun. Tahun demi tahun, mereka hidup rukun damai. Namun ada sesuatu yang tidak kena, yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW sentiasa resah gelisah. Baginda ingin mencari ketenangan, memikirkan pancaroba kehidupan penduduk jahiliah di Makkah ketika itu. Lalu, baginda mendaki Jabal Nur untuk beruzlah di Gua Hira. Kami tidak lepaskan peluang itu menjejaki kisah baginda di Jabal Nur setinggi beberapa ratus meter. Untuk sampai ke kemuncak Jabal Nur memakan masa 1,5 jam. Perancangan dibuat dan pendakian pun bermula. Langkah demi langkah kami atur meredah bukit batu yang begitu gersang ini. Dalam perjalanan mendaki bukit batu ini, kami menemui ramai pengunjung, tidak kira peringkat usia maupun jantina. Dari raut wajah mereka, ternyata pendakian Jabal Nur ini menguji kekuatan mental, jiwa dan fizikal semua. Usaha wanita ini mendaki Jabal Nur mengheret perasaan kami untuk bertanya, bagaimana pula dengan Siti Khadijah?
La ilaha illallah. Bayangkanlah Siti Khadijah, isteri Rasulullah SAW, yang usianya melangkaui 55 tahun. Mendaki gunung ini semata-mata untuk membekali Rasulullah SAW dengan bekalan makanan sewaktu Rasulullah beruzlah di sini. Hal ini mengajar kami akan kesetiaan, ketabahan, dan pengorbanan seorang istri terhadap suami yang sangat dicintainya. Siapakah lagi yang sanggup berkorban untuk suami jika tidak istri yang taat setia? Jauh di sudut hati, kami yakin bahawa Siti Khadijah adalah simbol ideal wanita yang bergelar istri. Makkah dapat dilihat dengan jelas dari puncak Jabal Nur. Kira-kira 50 meter dari puncak ini terletaknya Gua Hira. Untuk sampai ke sana, pengunjung terpaksa menuruni sebuah tangga yang agak curam. Ada yang memilih jalan sendiri. Kami kemudian memasuki lorong sempit di celah-celah lubang batu. Perjalanan melalui lorong ini agak sukar ditempuhi. Sewaktu kami tiba, ramai juga bilangan pengunjung yang berada di gua bersejarah ini. Apabila Gua Hira kami hampiri, kami dapati keluasannya kira-kira 30 meter persegi sahaja. Cukup untuk memuatkan tidak lebih daripada 4 orang sekaligus. Itu pun kurang selesa. Dalamnya gelap, walaupun pada siang hari ada cahaya masuk di celah-celah batu ini. Hening sepi Gua Hira dapat kami rasakan. Di kejauhan kota Makkah jelas kelihatan. Ini membawa kami terhimbau dengan perasaan nostalgia permulaan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di gua yang bersejarah inilah Nabi Muhammad menerima wahyunya yang pertama, menandakan bahawa beliau dilantik sebagai pesuruh Allah, Rasulullah SAW. Terngiang-ngiang jauh di sudut hati kami wahyu pertama yang diterima baginda. Allah berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 mafhumnya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan ayat itu, baginda dilantik menjadi nabi. Maka bermulalah misi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas turunnya 7 ayat awal surah Al-Muddathir, dakwah baginda dilakukan secara tersembunyi di kalangan mereka yang rapat dan terdekat. Namun ia kemudian melalui fasa kedua, seruan secara terang-terangan yang menjadikan Rasulullah mendapat tentangan kaum musyrikin Makkah. Namun hati baginda tetap tabah melalui segalanya kerana Rasulullah tahu Allah sentiasa bersama baginda. Kami terus berangkat ke Madinah mengikut lebuh raya Jeddah Madinah
untuk menjejaki riwayat penghijrahan junjungan besar kita. Kebetulan pula nama lebuh raya yang kami gunakan untuk ke Madinah dinamakan Al-Hijrah. Allah mewahyukan baginda meninggalkan Makkah. Cabaran dakwah sampai ke kemuncaknya apabila musyrikin Makkah merancang dan berpakat membunuh baginda. Rumah Rasulullah dikepung, namun ketetapan Allah mengatasi perancangan musuh. Kepungan musuh dibolosi dengan mudah. Lalu dengan ditemani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW memulakan perjalanan ke Yathrib, nama lama Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan sepanjang 396 km dari Jeddah memakan masa 5 jam. Benar-benar menguji ketabahan kami walaupun menaiki kereta mewah. Kira-kira 5 km sebelum sampai ke kota Madinah, enjin sebuah daripada kereta kami terbakar. Di tengah-tengah kawasan bukit batu yang gersang ini, sukar mendapatkan pertolongan. Kami membayangkan betapa pula Rasulullah SAW melalui ujian perjalanan beratus kilometer untuk ke Madinah dari Makkah. Pasti cabarannya tiada bandingan. Tentunya dahulu tiada lebuh raya berturap dan kenderaan yang berasap. Kami pasrah, namun pertolongan Allah ada di mana jua. Kenderaan yang rosak di tepi lebuh raya terpaksa kami tinggalkan untuk meneruskan pengembaraan. Ketika itu kami terfikir, tentunya pada zaman Rasulullah dahulu keadaan jauh berbeza. Barangkali yang ada sebagai pengangkutan hanyalah haiwan tunggangan seperti keldai, kuda dan unta yang mengambil berhari-hari untuk perjalanan dari Makkah atau Jeddah ke Madinah. Kami dapat membayangkan bukan mudah buat Rasulullah dan para muhajirin meredah panas suhu padang pasir dengan tanah yang kering kontang. Demikian ciri pengangkutan zaman dahulu, walaupun dianggap kurang canggih, namun ia terus berkhidmat tanpa jemu. Hal ini mengingatkan kami kisah Rasulullah sewaktu tiba di Madinah. Puak Ansar menyambut ketibaan baginda dan muhajirin dengan penuh kehangatan persaudaraan sehingga undangan untuk menginap di rumah masing-masing datang bertubi-tubi. Bagi mencari jalan untuk menentukan pilihannya, Rasulullah memutuskan untuk membiarkan untanya terlepas dan menginap di rumah di mana untanya berhenti. Akhirnya, unta Rasulullah berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Peristiwa yang diulang kenang itu membuatkan kami berfikir akan kebesaran Allah dan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Pengembaraan kami membawa ke Quba, kira-kira 6 km dari pusat kota Madinah, untuk singgah di sebuah masjid putih yang sangat indah, Masjid Quba. Ruang dalam masjid ini begitu luas dan menenangkan mereka yang berkunjung. Setelah 7 hari perjalanan hijrah, Rasulullah SAW tiba di Quba. Dan di sinilah baginda membina masjid pertamanya, Masjid Quba.
Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 108 mafhumnya, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Masjid ini terletak di sebidang tanah milik Kalsum bin Hadam. Batu pertamanya diletakkan Rasulullah SAW, kemudian berturut-turut oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan untuk selanjutnya dikerjakan dengan secara gotong royong sehingga selesai. Rasulullah SAW membangunkannya 2 kali. Pertama, ketika arah kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, dan kedua, ketika menghadap Baitullah. Masjid Quba kini tersergam indah. Warna putih masjid ini begitu terselah memanifestasikan kemurnian risalah Rasulullah SAW. Ia mempunyai keluasan 6.000 meter persegi dengan 4 menara dan 65 kubah yang berbilang saiz dibina di atasnya. Di masjid inilah juga berlangsungnya solat Jumaat pertama secara terang-terangan Rasulullah dan para sahabat. Kami teruskan perjalanan menjejaki riwayat Rasulullah SAW di bumi Madinah. Kami dapat melihat Masjid An-Nabawi di kejauhan. Serasakan kota Madinah bagaikan memanggil. Masjid An-Nabawi semakin dekat untuk menyambut ketibaan kami. Esok di dalam episod terakhir Jejak Rasul, Masjid An-Nabawi akan dikunjungi. Kini, ia dilengkapi kelengkapan moden. Setiap kali azan berkumandang, berpusu-pusu muslimin dan muslimat datang untuk menunaikan tuntutan agama. Suasana sebegini merangsang diri menukil ilham. Madinah Al-Munawwarah, lafaz namamu begitu indah. Ia menggamit nostalgia sirah nabawi yang tercinta. Citra mercu tandamu, warga Madinah yang mesra. Mereka mewarisi resam budaya Rasulullah tercinta. Di kota ini terserlah tertib bermuamalah, adab bermusyarakah dan bersiasah. Semua adalah tempiasan keterampilan junjungan besar kita. Bukankah di sini tertegaknya piagam Madinah? Bukankah kaum Madinah terbina sebagai negara Islam pertama? Sejarahmu membangkitkan semangat wajah. Perjuanganmu gemerlapkan lagi obor risalah, menghidupkan jiwa yang pasrah, meredakan hati yang gulana. Bumimu penuh barakah, tanahmu mengalir darah syuhada. Rumah Allah tersergam merata, semuanya menggamit syahdu, hidup dan bersemarak di bumi, mendaulatkan Tuhan yang satu. Madinah Al-Munawwarah.